Hai, selamat pagi. Nama saya Nur Atikah binti Rozali yang bernombor matrik 19BI01-103. Hai, saya Nakarisa binti Muhammad, nombor matrik 19BI01-102. Saya Nafisatul Ilmi binti Zamri bernombor matrik 19BI01-105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi Afika binti Muhammad Fadli, nombor matrik 19BI01-086. Kita pergi kepada definisi terlebih dahulu. Pekerja menurut Akta Perhubungan dan Perusahaan tahun 1967 merupakan mana-mana orang termasuk perantis yang diambil bekerja oleh majikan di bawah kontrak pekerjaan untuk bekerja untuk upah atau juga ganjaran. Seterusnya, gangguan seksual menurut Akta Kerja 1995 yang mendefinisikan bahawa apa-apa tingkah laku berunsur seksual yang tidak diizini sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, gerak-geri atau secara fizikal yang ditujukan terhadap seseorang yang mana ia merupakan perkara yang menjelekkan atau menghina atau sebuah ancaman kepada kesejahteraan yang berbangkit dari dalam menjalankan pekerjaannya. Okey, jadi bagaimana kita nak mengetahui bahawa satu perbuatan itu merupakan sebuah gangguan seksual? Okey, di sini dinyatakan bahawa terdapat 5 kategori gangguan seksual. Yang pertama ialah gangguan seksual melalui lisan, yang mana ia merupakan satu pernyataan, cadangan, percakapan yang berunsur seksual yang tidak boleh terima. Seterusnya merupakan gangguan bukan lisan, yang merupakan paparan gambar di dinding, bersiul atau pergerakan yang berunsur seksual. Okey, seterusnya gangguan melalui fizikal iaitu bersentuhan yang tidak diingini, mencubit, mengusap, menepuk serta menggesilkan badan. Yang keempat ialah gangguan visual yang mana menunjukkan bahan lucah atau menulis surat yang berunsurkan lucah. Dan yang terakhir ialah gangguan intimidasi yang bermaksud sebuah komen lucah mengenai pakaian, rupa atau juga perbuatan. Seterusnya, kita pergi kepada peruntukan undang-undang serta kes-kes berkaitan. Okey, seterusnya kita masuk kepada kod amalan untuk pencegahan dan pembasmian gangguan seksual di tempat kerja. Kementerian Sumber Manusia mentakrifkan gangguan seksual dalam kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja sebagai sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi ataupun fizikal. Seterusnya, yang pertama, yang atas sebab yang munasabah boleh dianggap oleh penerima iaitu mangsa sebagai mengenakan syarat membentuk seksual ke atas pekerjaannya, atau yang kedua, yang atas sebab yang munasabah boleh dianggap oleh penerima iaitu mangsa sebagai satu pencabulan maruah ataupun penghinaan atau ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya. Seterusnya, gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, gangguan seksual berbentuk ugutan, dan yang kedua, gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi. Gangguan seksual yang berbentuk ugutan memberi kesan secara langsung kepada status pekerjaan seseorang. Manakala gangguan seksual berbentuk ancaman kepada ketenteraman peribadi ialah tingkah laku seksual yang dianggap oleh mangsa sebagai ancaman, ugutan ataupun penghinaan tetapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah pekerjaannya. Okey, seterusnya kita masuk kepada situasi di mana gangguan seksual seperti ini boleh berlaku. Yang ini dia nak terangkan mengenai keadaan yang menimbulkan gangguan seksual boleh berlaku antara keadaan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan. Yang pertama, majlis sosial berhubung dengan pekerjaan seperti majlis persaraan dan majlis sambutan hari raya. Semasa menjalankan tugas di luar tempat kerja seperti melihat tapak projek. Seterusnya, sesi persidangan ataupun latihan berkaitan dengan pekerjaan seperti hadir seminar ataupun kursus. Seterusnya, semasa perjalanan berkaitan dengan pekerjaan. Manakala gangguan seksual yang berlaku di luar kerja boleh berlaku melalui telefon dan media elektronik seperti WhatsApp di waktu malam, gangguan call di tengah malam dan sebagainya. Seterusnya kita masuk kepada kes yang berkaitan iaitu kes Chen Beng Kui lawan ST
Mikroelektronik Sendirian Berhad, dahulunya dia dikenali sebagai SGS Thomson Mikroelektronik Sendirian Berhad. Mahkamah Perusahaan menyatakan bahawa syarikat dan pekerja sewajarnya mematuhi Kod Amalan 1999 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia bagi memastikan para pekerja tidak terdedah kepada gangguan seksual. Suasana kerja yang bebas dari gangguan seksual akan mewujudkan tenaga kerja yang cemerlang dan ia dapat menyumbang kepada peningkatan keuntungan syarikat. Mahkamah mengambil perhatian bahawa di sebalik keseriusan kesalahan gangguan seksual itu, keterangan yang jelas perlu dikemukakan. Oleh kerana itu, undang-undang mengendaki bahawa tuduhan gangguan seksual hendaklah disokong dengan keterangan sokongan. Sesungguhnya pengamalan Kod Amalan 1999 akan membolehkan tempat kerja bebas daripada aktiviti gangguan seksual. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan Perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam, yang mana perkeliling ini hanya terpakai kepada sektor awam sahaja, iaitu pekerja-pekerja dalam sektor awam seperti guru sekolah kebangsaan, di bawah Kementerian Pelajaran, doktor di bawah Kementerian Kesihatan. So, mereka ini pakai Perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam. Berbeza dengan pekerja dalam sektor swasta tadi, Kod Amalan terpakai terhadap mereka. Okey, Perkeliling yang mana sektor awam ini berpandukan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2008, iaitu Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Tempat Kerja. Di mana perkeliling ini bertujuan menjelaskan tindakan yang perlu diambil oleh ketua jabatan dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam pengandalian kes gangguan seksual di tempat kerja, dan perkeliling ini menyediakan secara lengkap langkah-langkah yang boleh diambil oleh mangsa pengadu sehinggalah ke peringkat tindakan yang boleh diambil oleh pegawai psikologi atau kaunselor organisasi. Dia berbeza dengan Kod Amalan tadi yang secara ringkas saja dia menerangkan apa tindakan yang perlu apa jenis-jenis secara ringkas, tapi perkeliling ini dia menerangkan secara spesifik langkah-langkah yang boleh diambil daripada mangsa hingga kepada peringkat yang lebih tinggi. Statut yang kita akan lihat pertama sekali adalah Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574, yang mana Kanun Keseksaan ini diaplikasikan apabila wujud jenayah gangguan seksual terhadap mangsa, dan Kanun Keseksaan ini menyediakan hukuman yang agak berat, agak setimpal terhadap jenayah tersebut. Seksyen yang berkaitan dengan gangguan seksual di bawah Kanun Keseksaan adalah di bawah Seksyen 351. Yang pertama sekali adalah di bawah Seksyen 351, iaitu berkenaan dengan serangan. Tapi kat sini saya tulis secara ringkas, iaitu membuat isyarat atau apa-apa persiapan. Dekat sini bagi kes gangguan seksual, pelaku tersebut membuat isyarat atau persiapan terhadap mangsa. Sebagai contoh, pelaku tersebut dia menanggalkan butang pakaian seolah-olah hendak membuat mangsa percaya bahawa dia ingin merogol mangsa. So sekiranya berlaku, maka ia adalah salah satu bentuk gangguan seksual. Okey, bagi seksyen yang kedua adalah Seksyen 354, iaitu menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Seksyen ini sangat jelas dan kita mudah difahami, iaitu dia mempunyai elemen jenayah, iaitu elemen perbuatan aktor serius, iaitu menyerang, pelaku yang menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah seperti memukul, menampar dan sebagainya. Dan elemen kedua adalah elemen niat, iaitu mensrea, iaitu niat untuk mencabul kehormatan mangsa, iaitu boleh jadi adalah dia ingin merogol ataupun membuat mangsa hilang kehormatan. Okay, maka sekiranya berlaku, hukumannya adalah penjara sampai 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebatan atau dengan mana-mana dua daripada hukuman tersebut. Sama juga bagi Seksyen 355, iaitu elemen yang sama, iaitu menyerang dan menggunakan kekerasan jenayah kepada mangsa. Pelaku tersebut menggunakan kekerasan kepada mangsa tetapi niatnya adalah untuk menjatuhkan kehormatan. Dia menjatuhkan kehormatan mangsa sahaja, bukan untuk mencabul, tapi menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan maruah ataupun menjatuhkan nama baik mangsa. Maka gangguan seksual telah berlaku dan boleh dijatuhkan hukuman di bawah Kanun Keseksaan. Seksyen 377D ialah berkenaan dengan perbuatan melanggar kesopanan, iaitu pelaku gangguan seksual ataupun orang yang bersubahat tersebut dia melakukan perbuatan keluncahan melampau seperti melakukan perbuatan tidak senonoh ataupun perbuatan keji terhadap mangsa seperti mencabul ataupun meraba dan sebagainya. Yang mana perbuatan tersebut jelas di tempat awam ataupun di tempat bersendirian, maka hukumannya adalah penjara boleh sampai tempoh 2 tahun. Okey, yang terakhir adalah Seksyen 509, iaitu menggunakan perkataan atau isyarat yang dimaksudkan mengaitkan kehormatan seseorang. Sebagai contoh, pelaku telah mengaitkan kehormatan mangsa dengan mengeluarkan perkataan yang tak baik, seperti perempuan murahan, seperti perempuan jalang, pelacur dan sebagainya, yang menjurus kepada perkataan yang orang boleh anggap sebagai perkataan yang boleh mengaitkan kehormatan seseorang.
ataupun mengganggu kesantunan seseorang itu, maka hukuman boleh disabitkan penjara selama tempoh 10 hari dan denda sebanyak RM20 atau kedua-duanya. Antara contoh kes yang melibatkan gangguan seksual di bawah kanun keseksaan adalah di bawah Seksyen 509, iaitu kes Muhammad Rizwan bin Abdul Razak lawan Asmah binti Haji Muhammad Noor, yang mana di dalam kes ini responden iaitu Asmah binti Haji Muhammad Noor yang merupakan pekerja bawahan perayu iaitu Muhammad Rizwan. Dia telah membuat laporan di atas tindakan salah laku seksual yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan tersebut perayu terhadap beliau. Tapi ahli jawatankuasa siasatan dalam dalaman mendapati bahawa tidak ada keterangan yang mencukupi bagi mewajarkan tindakan tata tertib terhadap perayu. Walau bagaimanapun, bahagian sumber manusia telah mengeluarkan teguran pentadbiran yang wajar kepada perayu. Tidak berpuas hati dengan laporan tersebut, perayu mengeluarkan writ terhadap responden memohon antara lain satu pengisytiharaan bahawa dia tidak membuat gangguan seksual terhadap responden dan bahawa dia telah difitnah. Maka kat sini elemen pembuktian sangat penting sekiranya wujud gangguan seksual terhadap mangsa. Tapi mahkamah telah memutuskan di dalam kes ini bahawa wujudnya gangguan seksual kerana terdapat keterangan kukuh yang menunjukkan bahawa perayu telah menyebut perkataan kesat dan kata eksplisit iaitu kata yang tersurat yang berbaur seksual. Kes seterusnya adalah berkenaan dengan tindakan TOT. Sekiranya mangsa tidak mahu untuk mengambil tindakan di bawah kanun keseksaan iaitu di bawah kesalahan jenayah yang melibatkan kepada laporan polis dan hukuman yang agak setimpal, maka mangsa boleh mengambil tindakan di bawah TOT terhadap gangguan seksual tersebut, di mana mangsa gangguan seksual juga boleh mengambil tindakan sivil berdasarkan undang-undang TOT terhadap majikannya kerana majikan tersebut gagal menyediakan tempat kerja yang selamat kepada pekerja. Contoh kes adalah kes Ben N. Farger lawan City of Boca Raton 1998, yang mana Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah memutuskan bahawa majikan hendaklah menanggung liability iaitu tanggungjawab apabila seorang pekerja menjadi mangsa gangguan seksual oleh rakan kerja. Maksudnya kat sini TOT adalah berbeza dengan kanun keseksaan yang melibatkan kepada hukuman, tapi TOT adalah lebih kepada mendapat ganti rugi terhadap gangguan seksual yang diterima oleh mangsa. Okey, seterusnya kita masuk kepada Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge. Peraturan Seksyen 3, Klausa 2, Klausa C, Klausa 2 menyebut pegawai tidak boleh menggunakan kedudukannya sebagai seorang pegawai badan berkanun bagi faedahnya sendiri. Contohnya, pegawai yang mempunyai kedudukan yang tinggi telah menggunakan pengaruh dan kedudukan melakukan jenayah seksual terhadap pekerja bawahannya. Seterusnya, Peraturan Seksyen 3, Klausa 2, Klausa C, Klausa G menyatakan seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab di sepanjang beliau menjalankan tugas jika sabit kesalahan di bawah akta ini. Seseorang pegawai badan berkanun dikenakan mana-mana satu atau pergabungan dua atau lebih hukuman seperti dinyatakan di bawah Peraturan 40/6 jadual kedua Akta 605. Seterusnya, di bawah Peraturan 40/6 jadual kedua Akta 605 memperuntukkan hukuman kepada pegawai badan berkanun jika sabit kesalahan di bawah akta ini iaitu 40A amaran, 40B denda, 40C lucuk hak emolumen, 40D tangguh pergerakan gaji, 40E turun gaji, 40F turun pangkat dan 40G buang kerja. Akta Kerja tahun 1955 melalui Seksyen 81A tafsiran menyatakan bahawa aduan berkenaan gangguan seksual ialah merupakan apa-apa aduan berhubungan gangguan seksual yang dilakukan oleh, yang pertama, oleh seorang pekerja terhadap pekerja yang lain, yang kedua, oleh seorang pekerja terhadap mana-mana majikan, dan yang ketiga ialah oleh seorang majikan terhadap seorang pekerja. Seksyen 81B iaitu siasatan terhadap aduan berkenaan dengan gangguan seksual, yang mana subseksyen 1 menyatakan jika sebuah aduan itu diterima, maka majikan atau mana-mana kelas majikan perlu membuat siasatan terhadap aduan itu dengan cara yang ditetapkan oleh menteri. Namun subseksyen 2 menyatakan majikan ini boleh untuk enggan membuat siasatan, namun perlu memaklumkan kepada pengadu selewatnya sebelum 30 hari dan memberi sebab-sebab
bertulis. Dan subsection 3 menyatakan seorang majikan itu boleh untuk enggan membuat siasatan atas dua sebab. Yang pertama, siasatan itu pernah dilakukan dan tiada gangguan seksual ini didapati. Dan yang kedua, ia dianggap sebagai suatu perkara yang remeh, menyusahkan dan aduan itu dibuat tidak dengan suci hati. Subsection 4 menyatakan, jika pengadu ini tidak berpuas hati dengan keengganan majikan untuk membuat siasatan, pengadu boleh merujuk kepada ketua pengarah. Dan subsection 5, jika ketua pengarah ini merasakan ianya perlu disiasat, ketua pengarah boleh mengarahkan majikan untuk membuat siasatan. Namun, jika ketua pengarah pun merasakan perkara itu tidak perlu disiasat, maka ketua pengarah perlu memberitahu kepada pengadu tersebut bahawa tiada tindakan selanjutnya yang akan diambil. Seterusnya, Seksyen 81C, dapatan siasatan oleh majikan. Yang mana jika sebuah aduan itu diterima dan majikan telah membuat siasatan dan mendapati bahawa wujud gangguan seksual tersebut, yang mana jika gangguan seksual tersebut dibuat oleh pekerja, majikan boleh memecat tanpa notis, boleh menurunkan pangkat pekerja tersebut dan juga boleh mengenakan hukuman ringan yang adil dan patut. Jika hukuman itu merupakan hukuman menggantung gaji, maka penggantungan itu tidak boleh lebih daripada tempoh 2 minggu. Okay, manakala jika didapati bahawa gangguan seksual itu dibuat oleh seorang yang bukan pekerja, individu tersebut boleh dibawa ke hadapan pihak berkuasa disiplin yang sesuai kepada mana orang itu tertakluk. Seksyen 81D iaitu aduan berkenaan gangguan seksual yang dibuat kepada ketua pengarah. Mana jika suatu aduan itu diberikan, ketua pengarah boleh menilai dan mengarahkan majikan untuk membuat siasatan. Dan Seksyen 2 menyatakan majikan yang diarahkan untuk menyiasat aduan tersebut perlu menyerahkan kepada ketua pengarah laporan siasatan selewat-lewatnya dalam tempoh 30 hari. Dan Seksyen 3, jika aduan itu yang dibuat oleh majikan, ketua pengarah sendiri perlu menyiasat dengan cara yang ditetapkan oleh menteri. Dan menurut Seksyen 3, ketua pengarah ini perlu memutuskan sama ada ataupun tidak gangguan seksual ini dan perlu memaklumkan kepada majikan tersebut yang mengadu secepat yang mungkin. Dan Seksyen 5 menyatakan bahawa ketua pengarah ini boleh untuk tidak melakukan siasatan atas dua sebab. Yang pertama, pernah menyiasat aduan tersebut dan tiada gangguan dibuktikan. Yang kedua, ia dianggap remeh, menyusahkan dan aduan yang dibuat oleh majikan itu tidak dilakukan dengan suci hati. Dan Seksyen 6 menyatakan bahawa jika ketua pengarah ini enggan untuk membuat siasatan di bawah Seksyen 3, maka ketua pengarah perlu memaklumkan kepada majikan tersebut dalam tempoh masa 30 hari tentang keengganannya secara bertulis. Menurut Seksyen 81E iaitu kesan keputusan ketua pengarah, yang mana jika ketua pengarah memutuskan di bawah subseksyen 81D4 yang mana gangguan seksual ini dibuktikan, pengadu boleh menamatkan kontrak tanpa notis. Dan jika pengadu ini menamatkan kontrak tersebut mengikut subseksyen 1, pengadu boleh mendapat upah seolah telah diberi notis penamatan dan juga faedah-faedah penamatan dan juga indemniti. Menurut Seksyen 81F iaitu kesalahan, yang mana majikan ini jika gagal membuat siasatan terhadap aduan berkenaan gangguan seksual di bawah subseksyen 81B1 dan juga gagal memaklumkan kepada pengadu tentang keengganannya dan sebab-sebab di bawah subseksyen 81B2 serta gagal membuat siasatan terhadap aduan seperti yang diarahkan oleh ketua pengarah di bawah perenggan 81B5A atau subseksyen 81D2 serta gagal mengemukakan laporan siasatan kepada ketua pengarah di bawah subseksyen 81D2, ia boleh jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Seterusnya, Seksyen 81G iaitu pemakaian bahagian ini tanpa mengira upah kerja, iaitu ia memberitahu bahawa tindakan terhadap gangguan seksual ini terpakai kepada semua pekerja tanpa mengira gaji seperti mana yang termaktub dalam Akta Kerja 1955.
Terusnya kita pergi kepada kes berkaitan iaitu kes Muhammad Ghazali bin Yusof lawan Holiday Villa Hotel and Suite Alostar, yang mana dalam kes ini pengurus umum manusia syarikat tersebut telah dituduh atas kesalahan melakukan gangguan seksual terhadap pekerja baru. Gangguan seksual yang dilakukan ialah yang pertama, menyuruh pekerja tersebut menyarungkan pakaian di dalam biliknya, yang kedua, menarik mangsa ke bahunya ketika bersalaman, yang ketiga, meraba di bahagian pinggang, dan yang keempat ialah menyentuh leher serta mencium pipi mangsa. Jadi, selepas saja aduan dibuat, pihak syarikat menyiasat dan mendapati bahawa pengurus tersebut bersalah terhadap 8 pertuduhan dan menamatkan perkhidmatan pengurus. Jadi, pengurus yang tidak berpuas hati ini telah membuat tuntutan di Mahkamah Perusahaan bahawa pengurus tersebut tidak diberi peluang untuk membela diri, tidak dimalukan hak-hak beliau serta tiada peluang untuk memanggil saksi. Namun, mahkamah dalam kes ini mengikut atas imbang kebarangkalian menyatakan bahawa keterangan saksi adalah lebih meyakinkan dan boleh dipercayai, dan pihak syarikat telah berjaya membuktikan kesemua tuduhan tersebut terhadap pihak menuntut. Dan oleh itu, pembuangan kerja kepada pihak menuntut ini adalah adil dan bersebab, dan kes pihak menuntut ini ditolak. Yang terakhir, saya akan membincangkan berkenaan dengan Akta Perhubungan Perusahaan 1967, yang mana akta ini yang boleh diguna pakai sama ada bagi membela mangsa kes gangguan seksual ataupun dia boleh juga digunakan dalam membela pelaku yang dituduh ataupun memang melakukan gangguan seksual tersebut. Sebelum kita pergi kepada peruntukan undang-undang di bawah akta ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan prosedur disiplin yang perlu diwujudkan oleh pihak pengurusan dalam sesebuah sektor. Yang mana prosedur disiplin atau dipanggil sebagai Employer Handbook diwujudkan dan perlu didokumentasikan oleh pihak pengurusan yang mana prosedur disiplin ini perlulah mengandungi peraturan, syarat dan prosedur dalam mengawal gelagat pekerja. Yang mana bagi tujuan memastikan tindakan disiplin diambil secara adil terhadap pekerja dan mengawal gelagat pekerja serta mengurangkan pertikaian terhadap tindakan disiplin yang akan diambil oleh pihak pengurusan. Dan bagi mematuhi standard disiplin yang dipersetujui oleh Kod Amalan, pihak pekerja mempunyai peluang untuk merujuk kesnya ke Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan jika dia dibuang tanpa keadilan. Jadi maka Seksyen 20, Subseksyen 1 Akta Perusahaan menyediakan peruntukan berkaitan dengan perkara ini, yang mana menjelaskan jika seorang pekerja itu tidak kira dia sama ada dia seorang ahli kesatuan pekerja-pekerja atau selainnya, dianggap bahawa dia telah dipecat tanpa sebab atau alasan yang munasabah oleh majikannya, dia boleh membuat representasi iaitu gambaran secara bertulis kepada ketua pengarah untuk diambil bekerja semula dalam pekerjaannya dahulu. Okey. Maksudnya samalah jika dia berasa tidak adil terhadap pembuangan atau pemecatan dia tersebut, maka dia boleh membuat representasi secara bertulis kepada Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan berkaitan dengan kes dia. Yang kedua adalah di bawah Seksyen 20, Subseksyen 1A, iaitu representasi ataupun surat secara bertulis tersebut perlulah dibuat dalam tempoh 60 hari selepas pembuangan pekerjaan tersebut berlaku. Berdasarkan seksyen tersebut, jelaslah majikan hanya perlu mengenakan tindakan disiplin di bawah prosedur disiplin tadi jika terbukti bahawa pekerja telah melakukan salah laku atau pekerja gagal untuk melakukan tugasnya mengikut piawaian prestasi yang telah ditentukan. Kat sini jelas beban pembuktian di bawah pihak majikan sekiranya betul-betul pelaku tadi atau pekerja tadi telah melakukan gangguan seksual terhadap pekerja yang lain. Okay, antara kes yang berkaitan yang mana pekerja tersebut mengaplikasikan Seksyen 20 Akta Perusahaan adalah kes melawar Corporation Berhad lawan Abu Osman, yang mana pelaku kes gangguan seksual telah didapati bersalah atas tuduhan mencabul secara fizikal pekerjanya, dan dia juga didapati mengeluarkan kata-kata lucah dan menyentuh kaki tangan wanita secara fizikal. Oleh sebab tu pelaku telah diturunkan pangkat dari pengurus kumpulan sumber manusia kepada jawatan penolong pengurus, daripada kumpulan pengurus kepada jawatan penolong pengurus. Dan pelaku kemudiannya telah mengemukakan aduan melalui Seksyen 20 Akta Pengurusan Perusahaan 1967, tapi mahkamah mengekalkan keputusan majikannya. Okey, itu adalah di bawah Akta Pengurusan Perhubungan Perusahaan, yang mana diambil di bawah akta yang mana tindakan di bawah tindakan gangguan seksual tersebut diambil di bawah Akta Perusahaan, bukannya di bawah akta lain. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan tindakan yang boleh diambil oleh mangsa gangguan seksual
di tempat kerja. Yang pertama adalah anda boleh mengemukakan aduan kepada unit integriti ataupun UI jabatan tempat anda bertugas atau membuat laporan polis. Tetapi sekiranya anda tidak pasti sama ada ia adalah gangguan seksual ataupun tidak, anda boleh menghubungi pegawai psikologi ataupun kaunselor organisasi ataupun kaunselor unit integriti ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi yang bekerja di sektor kerajaan ataupun agensi-agensi yang mengendalikan isu-isu gangguan seksual untuk khidmat nasihat yang selanjutnya, untuk mendapatkan khidmat nasihat yang selanjutnya. Selain itu, tindakan yang anda boleh ambil juga adalah dengan mengumpulkan bukti dengan membuat catatan atau merekod kejadian yang berlaku seperti tarikh, tempat, masa dan sebagainya. Dan anda boleh juga menyimpan apa-apa nota, surat, email, SMS, MMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan atau visual yang berunsurkan seksual dan telah diedarkan menerusi media elektronik seperti blog ataupun juga platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan apa-apa aplikasi lagi. Seterusnya, anda boleh juga memaklumkan kejadian kepada pihak ketiga yang anda percayai sekiranya perlu. Dan akhir sekali adalah mengenal pasti orang lain ataupun mangsa yang orang lain lah yang melihat kejadian tersebut, kejadian gangguan seksual tersebut ataupun orang pertama yang diceritakan oleh pengadu agar orang yang berkenaan boleh diminta untuk menjadi saksi untuk memberi keterangan apabila diperlukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu berkaitan. Isu ini diambil daripada petikan berita harian yang diterbitkan pada tahun 2019. Jadi dalam isu ini menyatakan bahawa seramai 257 pekerja lelaki menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja dalam tempoh 5 tahun yang direkodkan antara tahun 2013 hingga tahun 2017. Jadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu, sekarang sudah mantan, iaitu Hannah Yeoh berkata statistik PDRM itu juga menunjukkan seramai 961 pekerja wanita menjadi mangsa dengan jumlah keseluruhan dalam tempoh 5 tahun itu adalah sebanyak 1,218 kes. Jadi dalam 1,218 kes ini, terdapat 1,272 suspek di mana 1,215 adalah lelaki dan selebihnya adalah 57 suspek wanita. Jadi daripada 1,218 kes ini, sebanyak 1,187 kes masih lagi dalam siasatan dan 31 kes sudah dituduh mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Jadi Hannah Yeoh berkata, beliau percaya terdapat mangsa yang tidak membuat aduan berikutan mekanisme membuat laporan serta siasatan terhadap pesalah laku yang mengambil masa yang agak lama. Jadi mangsa terpaksa berdepan dengan pesalah laku itu di tempat kerja sepanjang tempoh siasatan dilakukan. Jadi sekaligus mengakibatkan mangsa mengalami trauma yang berganda-ganda termasuklah kesan daripada pandangan rakan sekeliling. Kesimpulannya, tiada undang-undang khas dan spesifik di Malaysia yang mengawal selia kesalahan-kesalahan berkenaan gangguan seksual. Walaupun ada undang-undang yang menyentuh berkenaan kesalahan ini seperti Akta Kerja 1955, namun ia tidak membabitkan semua kategori pekerja dan tidak meliputi Sabah dan Sarawak. Sedangkan beban pembuktian di bawah kanun keseksaan sudah cukup tinggi. Jadi untuk memastikan masalah gangguan seksual ini dapat diselesaikan adalah dengan setiap pihak perlu mengambil bahagian. Justru tanggungjawab untuk membasmi gangguan seksual adalah tanggungjawab kita bersama iaitu individu, keluarga, masyarakat, majikan dan kerajaan. Oleh itu, untuk bahagian cadangan ini saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah kategori kerajaan. Jadi kepincangan dan kelompongan di dalam undang-undang sedia ada ini perlulah diambil tindakan drastik oleh pihak kerajaan. Oleh itu, pembentangan rang undang-undang serta dasar khusus menangani jenayah gangguan seksual ini perlu disegerakan dibentang. Kenapa perlunya? Kerana peningkatan lebih 50% kes gangguan seksual
yang dilaporkan berlaku di tempat kerja khususnya. Mangsa pula bukan hanya terdiri daripada wanita tetapi juga lelaki. Justru bagi melindungi mangsa jenayah seksual ini, kita perlu memberi hukuman yang setimpal kepada penjenayah atau pelaku gangguan seksual ini. Cadangan lain lagi, kerajaan boleh mewajibkan pemakaian kod amalan ini kepada semua organisasi, iaitu dengan memperkenalkannya sebagai peruntukan atau dengan kata yang lebih mudah iaitu menggubalnya sebagai menjadi satu akta. Cadangan bagi yang kedua adalah cadangan kepada majikan. Jadi disebabkan buat masa ini kod amalan yang sedia ada itu hanyalah sebagai garis panduan dan bukan mandatori untuk diamalkan oleh sektor swasta dan tidak mempunyai penguatkuasaan undang-undang. Maka majikan perlulah menggubal satu dasar atau perlembagaan organisasi yang menyeluruh mengenai gangguan seksual ini, supaya suasana yang harmoni dapat diwujudkan di tempat kerja. Di samping itu, aduan mengenai gangguan seksual ini adalah sangat sensitif dan berbentuk peribadi. Oleh itu, maka majikan perlu membentuk satu prosedur aduan berasingan yang khusus bagi mengendalikan aduan seperti ini. Akhir sekali, majikan perlu mewajibkan juga kepada semua pekerja yang hendak memulakan pekerjaan di sebuah organisasi untuk menghadiri kursus yang akan menerangkan mengenai kod amalan tadi. Jadi, sehubungan itu, ia akan memberikan kesedaran kepada pekerja dan memberikan pemahaman mereka tentang gangguan seksual dan tindakan yang boleh diambil oleh mereka dan juga majikan. Dan cadangan yang ketiga pula bagi individu, setiap individu perlu mengetahui kategori-kategori gangguan seksual ini, mengetahui ataupun kata lebih mudah, cakna kategori-kategori gangguan seksual. Seterusnya, membatasi pergaulan dengan rakan sekerja, maksudnya menghormati rakan-rakan sekerja anda. Dan akhir sekali, segera melaporkan kepada pihak atasan sekiranya anda sendiri mengalami gangguan seksual tersebut atau anda melihat situasi gangguan seksual itu berlaku terhadap rakan sekerja anda. Jadi itulah cadangan daripada kami. Jadi akhir kalam, itulah pembincangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.